kenyataan yang dikeluarkan oleh saudara Khairi Jamaluddin yang sebelum ini mengatakan bahawa BN akan bungkus di ke-6 buah negeri. Maknanya dalam arti kata lain, beliau mengatakan bahawa peluang untuk gandingan di antara Barisan Nasional Kerajaan Perpaduan untuk memenangi di 6 buah negeri ini tidak mungkin akan dapat berjaya, dan beliau menjangkakan BN hanya akan memenangi 2 atau 3 kerusi saja. Tetapi hari ini beliau telah mengeluarkan kenyataan mengatakan bahawa beliau akan bertanding di Selangor. Dia akan bertanding di Selangor dan bukan di Negeri Sembilan, tuan-tuan. Ini jelas membuktikan, saudara, bahawa apa yang beliau ungkapkan sebelum ini, bahawa BN akan kalah, Kerajaan Perpaduan ini akan kalah di kesemua 6 negeri. Beliau sendiri pun tak yakin, kerana ternyata beliau menipu diri sendiri, tuan-tuan. Kenapa saya kata beliau menipu diri sendiri, cuba meyakinkan diri sendiri dengan penipuan yang dia buat? Kerana kalau guna otak yang waras, tuan-tuan, ketika BN bertanding bersendirian daripada 8 kerusi parlimen di Negeri Sembilan, BN berjaya memenangi 5 kerusi. Hanya 3 kerusi BN tak menang, tuan-tuan. Terutamanya di kawasan-kawasan yang bukan Melayu, macam Seremban. Ini ya parlimen-parlimen yang di AP menang. Takkanlah BN boleh menang kat situ sebab UMNO tak bertanding di situ, saudara. Dan parti komponen kita yang lain yang menentang DAP gagal untuk menarik sokongan masyarakat bukan Melayu khususnya. Jadi saya nak beritahu dengan tuan-tuan, ini jelas membuktikan bahawa Khairi Jamaluddin yang mengeluarkan kenyataan mengatakan bahawa BN dan Kerajaan Perpaduan akan bungkus di ke-6 buah negeri ini, saudara, adalah satu kenyataan yang menipu diri sendiri. Itu sebabnya walaupun family dia orang Negeri Sembilan dan sebagainya, beliau tidak mahu bertanding di Negeri Sembilan. Kalau nak ikutkan, patut dia bertandinglah atas tiket Perikatan Nasional di Negeri Sembilan dan menjadi Menteri Besar di Negeri Sembilan. Dia kalau bertanding DUN ni, tuan-tuan, dia tak akan bertanding hanya untuk menjadi wakil rakyat biasa. Dia akan bertanding sekiranya dia yakin dia boleh menjadi Menteri Besar. Patut dia bagilah norma tu untuk menjadi Menteri Besar dekat Selangor. Tetapi dia mengambil keputusan untuk bertanding di Negeri Selangor, bukan di Negeri Sembilan. Itu je jelas menunjukkan bahawa potensi untuk Kerajaan Perpaduan memenangi Negeri Sembilan, belum cerita lain ni. Kalau ikut saya ni, saudara, saya boleh jamin dengan tuan-tuan, Negeri Sembilan, Negeri Selangor dan Pulau Pinang confirm Kerajaan Perpaduan akan menang dengan mudah. Sebabnya, tuan-tuan, contohnya Negeri Sembilan tadi. Negeri Sembilan ni, saudara, BN memenangi 5 daripada 8 kerusi. Dan yang contohnya macam Seremban, itu dimenangi oleh DAP. Kalau kita bersendirian pun kita boleh menang 5 daripada 8 kerusi. Apatah lagi selepas ini gandingan antara undi yang diperolehi oleh Barisan Nasional dicampurkan dengan undi Pakatan Harapan, yang mendapat sokongan lebih kurang 97 hingga 98% masyarakat Tionghoa, dan juga mendapat sokongan majoriti masyarakat bukan Melayu yang lain. Jadi itu sebabnya, saudara, ini memberikan gambaran yang jelas bahawa Khairi Jamaluddin tidak berani, tuan-tuan, untuk bertanding di tempatnya sendiri, iaitu di Negeri Sembilan. Saya tak nampaklah Muhyiddin Yassin tak boleh memberikan beliau kursi. Tak kira lah nak bertanding ni, dia nak masuk bersatu ke, dia nak masuk PAS ke, nak jadi Mursyidul Am PAS pun saya rasa PAS tak ada masalah nak bagi laluan kepada Khairi Jamaluddin. Tetapi bila dia tak berani
untuk bertanding di sana. Kalau itu hari pilihan raya, dia boleh kata dia terpaksa bagi laluan kepada Tok Mat, kerana Tok Mat ialah ketua UMNO bahagian. Tetapi kalau dia bukan lagi bersama dengan UMNO, dia tak ada masalah. Dia nak lawan Tok Mat dekat rantau pun boleh. Tapi saya tak fikirlah Tok Mat akan mengekalkan kursi rantau. Dia dah jadi ahli parlimen, dah jadi menteri pertahanan, kan. Tentu dia nak letak orang lain untuk bertanding di rantau. Tetapi saudara, kedudukan terkini Khairi Jamaluddin yang nak bertanding di Selangor ini jelas menunjukkan bahawa kenyataan yang beliau keluar mengatakan bahawa BN dan Kerajaan Perpaduan akan kalah 6-0, akan bungkus di 6 buah negeri, adalah satu cerita tahyul yang dia sendiri tidak percaya. Itu sebab dia tak nak bertanding di Negeri Sembilan, tuan-tuan. Norma juga tanya hari ni kan, dia katakan bahawa UMNO bakal kalah PRN kerana di kawasan kursi Majoriti Melayu kerana berkawan dengan DAP. Ya. Pertama sekali saya nak beritahu dengan Norma, saya ucap tahniah kerana beliau telah mengesahkan pengkhianatan dia dengan mengumumkan akan bertanding atas tiket akan berceramah atas tiket bersatu ataupun bertiket PAS. Jadi itu kita dah tahu lama, kan? Daripada awal lagi pun memang dia ada cita-cita nak ke sana, kan? Itu sebablah seperti mana yang saya cakap, bila kita gantung dia minta dia dipecat. Tujuan dia itulah. Memang dia nak ke situ, kan? Jadi memandangkan hari ini dia dah mengumumkan, saya minta ahli jawatan kuasa UMNO bahagian dia yang dulu bersama dengan dia, yang dulu tak percaya pengkhianatan yang dia buat, yang dulu tak percaya bila dia dah berhubung dengan beberapa orang untuk ahli jawatan kuasa bahagian dia mengajak orang-orang ni untuk menyertai bersatu, tetapi setelah ditolak akhirnya dia tak jadi nak menyertai bersatu, kan? Ada orang kata kita fitnah ni, kan? Tetapi hari ini sudah ada pengesahan dari Tuan punya badan. Okey, kita ucapkan selamat tinggal kepada Tan Sri Nur Omar. Okey. Ini tu, macam mana dakwaan beliau yang berkata tentang kawan dengan DAP ni boleh menyebabkan kekalahan? Maksudnya orang Melayu makin tolak UMNO. Saya tak nafikan bila kita kerjasama dengan DAP, ianya sudah pasti akan menjejaskan UMNO. Saya tidak nafikan. Bukan kerana DAP sekarang. DAP sekarang saya tak bimbang. DAP sekarang sangat pragmatik. DAP sekarang sudah banyak berubah. Dan bila Datuk Seri Zaid Hamidi sebelum bekerjasama dengan PH, soalan pertama yang Datuk Seri Zaid tanyakan kepada DAP ialah apa pendirian DAP berhubung dengan kedudukan agama Islam sebagai agama persekutuan, kedudukan hak istimewa Melayu, kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, kedudukan Raja-Raja Melayu. Dan DAP mengatakan bahawa ini bukan DAP dulu. DAP sekarang sudah berubah. DAP sekarang menghormati, menghormati apa saja yang terkandung di dalam perlembagaan Malaysia, termasuklah kontrak sosial. Ini jawapan daripada Anthony Loh. Dan saya berpegang kepada kenyataan yang dikeluarkan oleh Anthony Loh. Saya tak bimbang. Dan saya yakin dengan pengalaman mereka, 22 bulan mereka memerintah, akibat daripada silap percaturan, mungkin terlepas kata, mungkin terlajak perbuatan, akhirnya mereka hilang kuasa. Sudah pasti mereka belajar melalui pengalaman mereka. Kita pun kena belajar daripada pengalaman kita. Kali pertama kalah, kita cuba buat perubahan, kan? Tetapi mungkin kita tidak tegas dalam menangani musuh-musuh dalam selimut.